Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi di channel Abdul Hafiz ataupun Bedul punya ni. Okey, untuk kali ini Bedul nak bercerita dengan korang pasal Arahnu ataupun pajak gadai Islam. Sebab apa? Ramai orang yang masih tak tahu lagi cara macam mana nak menggunakan pajak gadai ni, pajak gadai Islam ni. Sebab apa ramai yang takut nak masuk pajak gadai. Sebenarnya kita tak payah nak takut masuk pajak gadai. Sebab apa? Ramai orang malu, malulah masuk pajak gadai ni. Sebenarnya orang yang masuk pajak gadai ni semuanya orang kaya. Sebab apa? Bila korang masuk pajak gadai bermakna korang ni ada emas dekat tangan korang. Bermakna korang ni ada duit. Cuma korang nakkan duit dengan segera, dengan cepat, tanpa perlu menjual barang kemas korang. Okey, so untuk kali ini Budak akan berceritakan pasal Ahranu ataupun pajak gadai Islam. Okay, first thing first, untuk korang faham benda ni, Arahnu ni adalah tempat pajak barang, bukannya tempat untuk jual emas kita. Sebab apa? Ramai yang pergi pajak gadai nak jual emas dan mereka tak terima. Kalau nak jual emas, korang contact nombor ni. Nombor ni confirm akan beli emas korang. Sebab apa Arahnu tak beli emas? Sebab apa? Ini SOP diorang lah. Sebab apa? Lesen diorang adalah hanya pajak gadai dan bukannya jual beli emas. So diorang takkan buat jual beli emas dalam premis diorang. Tak semua Arahnu yang akan buat beli barang emas lama dekat premis diorang lah. Sebab apa? Itu dah menyalahi undang-undang. So kalau korang nak pajak baru korang boleh pergi. Kalau korang nak jual untuk dapatkan nilai yang lebih tinggi dengan barang korang boleh cari kedai emas yang terdekat ataupun penjual emas. Sekarang ni banyak sangat pembeli-pembeli emas. Macam Bedul pun sendiri, Bedul adalah pembeli emas. Macam Bedul boleh cover area Seremban untuk luar. Seremban masa PKP ni memang tak dapat cover, especially Lembah Kelang memang tak dapat cover. Poin yang kedua adalah pajak gadai ni bukannya tempat kita nak simpan emas. Sebab apa? Ramai orang berpendapat kita dah beli emas, kita takut nak simpan emas dekat rumah dan kita boleh pergi pajak gadai untuk simpan. Walaupun namanya upah simpan. Kalau kita pajak, bermaksud kita dah buat hutang dengan Arahnu tu dan dia akan ada kenakan cas upah simpan untuk servis diorang simpan emas kita dalam peti besi diorang. Walaupun namanya upah simpan, tak semestinya kita boleh simpan emas kita dekat Arahnu tu. Tidak sama sekali. Kalau korang nak simpan emas, korang boleh klik link video Bedul dekat description. Bedul ada sharekan dekat mana korang nak simpan emas. Tapi Arahnu ataupun pajak gadai Islam bukanlah tempat untuk kita simpan emas kita. Ini pun kena ingat. Sebab apa? Ramai orang nak masuk barang dalam tu berhutang and then tak ada duit. Konon dapat duit lah kononnya. Lepas tu enjoy duit ni and then dah tak ada duit nak tebus balik. Sangat-sangat rugi. Okay. So, bila korang dah pajak means hutang bercaga. Okay, hutang ini yang penting. Hutang wajib dibayar. Sebab apa? Bila hutang bercaga, dia memang senang dapat. Pantas dapat, tak banyak dokumen. Korang just bagi emas korang and then dorang buat uji apa semua timbang dan korang boleh dapat duit. Within sejam korang dah boleh dapat dah berapa yang korang nak. Tapi korang kena ingat, ini adalah hutang bercaga yang korang kena sangat bayar. Sebab apa? Bila korang tak bayar, risiko pertama adalah barang korang akan dilelong. And then bila korang pajak dekat bank, Arahnu bank, biasanya nama akan masuk dalam Sikris dan Sitos record. Ini akan memburukkan korang kalau anda kata dalam masa tempoh pajakan korang tu korang nak beli rumah, korang nak beli kereta. Ini akan memburukkan record korang lah. And then once nama dah ada dalam Sitis dan Sikros dan Sitos, korang tak dapat nak bayar hutang tadi, nama ada potensi untuk di blacklisted kan. Ini lagi naik. Okay, so kalau dah berhutang, fikir macam mana nak bayar. Jangan bertangguh, ada duit bayar sebaik pengenalan lah. Boleh katakan pengenalan sikit je lah. Okay, next Bedul nak ceritakan emas yang jenis macam mana yang kita boleh pajak dan emas macam mana yang kita tak boleh pajak. Okay, kalau macam barang kemas macam ini, macam ni, 916, biasa-biasa macam ni, diorang akan ambil lah, tadi isu lah. Okay, barang kemas yang macam mana yang diorang tak ambil? Korang kena ingat, diorang ni hanya ambil emas. Okay, diorang hanya ambil emas. Diorang tak ambil benda lain. Especially bila barang korang tu banyak batu, bersepah-sepah batu ataupun batunya besar, ataupun barang korang tu enamel ni terlalu banyak. Enamel ni macam mana? Enamel ni barang kemas yang contoh cam ataupun mas dora yang ada color-color tu, itu dipanggil enamel.
Okay, yang ni pun orang tak ambil. And then emas Zulian, emas celup, emas Korea, ini memang tak akan ambil lah. Sebab apa? Ini bukannya emas ni adalah emas celup gold plated orang kata. Okay. And then ada lagi macam sesetengah Arano. Macam sesetengah Arano, dia takkan terima gold bar. Okay. Takkan terima gold bar. Especially gold bar amethyst macam ni. Contoh ini contoh sahaja. Okey, Bedul bagi contoh sebagai contoh Aranupos. Aranupos Malaysia dia tak akan ambil gold bar amethyst. Tapi ada tempat lain yang terima gold bar amethyst. Sebagai contoh Aranufelda. Aranufelda dia akan terima gold bar amethyst macam ni. Macam contoh MEA macam ni, gold bar 1 gram MEA. Aranupos dia tak akan terima gold bar MEA macam ni. Okey, tapi Aranu lain macam Bank Rakyat, Felda, Co-op Bank Persatuan, ini semua diorang akan terima gold bar, amethyst dan MEA. Okey, ni untuk gold bar dan barang kemas. Okey, kita kena alert apa emas yang kita nak, dekat mana yang kita. Sekarang masuk topik yang ketiga, iaitu macam mana kita nak pajak emas. Caranya simple. First, kita kena ada emas kita lah, of course. Okey, kita bawa emas kita pergi Aranu, and then kita kena ada IC kita. Okey, and then kalau kita ada resit belian, kita kalau ada resit sebab apa orang kita memang biasanya tak pakai simpan resit. Itu masalah orang kita. Sebaik-baiknya bila kita dah buat sesuatu belian, kita simpan resit. Sebab apa? Untuk kegunaan masa akan datang. Untuk rekod kita. Okay? Macam ada sesetengah Aranu, dia nak tengok resit belian kita. Untuk meyakinkan diorang bahawa emas ni kita beli dan bukannya kita curi ataupun kita jumpa. Okay? Resit kalau ada. Okay? Kalau ada. Sebab apa? Kebanyakan Aranu dia takkan minta resit lah. Yang keempatnya adalah kalau boleh sebaik-baiknya owner yang pergi pajak barang tu. Jangan suruh wakil. Contoh, macam Bedul ada pajak. Bedul nak suruh wife Bedul pajak. Ataupun kawan-kawan Bedul pajak. Okay? Pada pandangan mata pajak gadai itu adalah emas orang yang pergi pajak tadi. Bukannya emas Bedul. So, diorang tak ada rekod yang kata ini emas Bedul. Diorang tak tahu. Diorang tak tahu ini emas Bedul. So, sebaik-baiknya Bedul sendiri yang pergi pajak atas nama Bedul supaya masa akan datang bila kita dah ada duit, kita boleh tebus sendiri tanpa suruh orang. Kadang-kadang orang yang tebus tu kadang-kadang meninggal ke apa ke, dah jadi susah pada kita untuk ambil balik emas tu. Sebab apa? Mungkin nama waris pada dalam sistem diorang pun bukan nama kita. So kita tak boleh nak ambil emas tersebut. Ni penting biar owner yang pergi, bukannya wakil ataupun orang lain yang pergi. Okay? Pada kes yang terjadi bila dia suruh orang lain yang pajak, bila dia nak tebus balik, emas sudah tak ada. Sebab apa? Orang tu tadi dah tebus, dah hilang. Ini pun bahaya. So sangat-sangat rugi bila kita suruh orang lain tebus. Kalau boleh, owner sendiri yang pergi tebus. Next, kita dah ada semua tadi. Ada emas, ada IC dan owner pun dah pergi. Ada resip belian apa semua. Okay, macam mana kita nak pajak? Kita just walk in saja. And then masuk scan My Sejahtera apa semua. And then kita duduk kat kaunter. Kita serahkan emas kita kat teller tu. Kita bagi tahu kita nak pajak. And then kita boleh bagi tahu kita boleh request berapa yang kita nak. Kalau jumlah yang kita nak tu bersesuaian dengan berapa emas yang kita bagi, insya-Allah diorang boleh bagi. Dan sebaik-baiknya Bedul bagi Bedul, kalau tak perlu sampai maksimum, better tak payah pajak sampai maksimum. Sebab apa? Nak bayar balik nanti tu akan jadi satu proses yang sangat susah lah. Okay? And then once tailor dah dapat barang kemas kita, diorang akan uji, diorang akan timbang, and then diorang akan kira berapa nilai mahrun, berapa duit pinjaman kita dan berapa upah yang kita dapat. Okay? And then let's say barang korang tu kotor, banyak daki apa semua, ada sesetengah Aranu yang akan cuci dulu barang kemas kita secara percuma. Okay? Ada yang percuma, ada yang berbayar. Ingat Bedul, ada yang bayar kot. Bedul sebelum ni kena charge tak silap Bedul RM2-3 macam tu je sebab dia cuci. Okay? Cuci ni pun tak payah sebenarnya. Boleh tengok link dekat description macam mana nak cuci barang kemas kalau dekat kedai apa semua. And then sebenarnya buat dekat rumah pun boleh kalau ini. Tapi ini topik lain lah. Bedul nanti ada masa Bedul akan share dengan korang. Okay. Once diorang dah kira, diorang akan bagi tahu berapa yang kita boleh dapat. Okay. Biasanya nilai mahrun ni adalah satu nilai yang Aranu tetapkan, berapa yang boleh tawarkan. Okey, nilai mahrun adalah bukan berapa total yang kita boleh dapat. Biasanya
berapa yang kita boleh dapat ataupun pinjaman ni dalam 75% hingga 80% daripada nilai mahrun sahaja. Nilai mahrun ni boleh dikatakan sebagai nilai emas semasa lah bagi Aranu ataupun pajak gadai Islam tersebut. Okey, so upah kita bergantung pada nilai mahrun. Upah dekat sini adalah upah simpan, bukannya interest. Lain sangat dengan pajak gadai konvensional. Sebab apa? Pajak gadai konvensional biasanya dia akan terus kenakan interest kepada berapa yang kita pinjam. Okey, macam Aranu pula, upah simpan ni sebenarnya adalah upah simpan, ibarat kita ni menyewa peti besi diorang. Okey, sebab itu lagi tinggi emas kita, lagi mahal upah simpan kita. Sebab apa? Kita menyewa peti besi diorang untuk memastikan keselamatan barang kemas kita itu tadi. Okey, and then bila diorang dah kira apa semua, biasanya upah simpan ni dalam 1 hingga ke 2% sahaja. Paling tinggi pun 2% sahaja. Which mean kalau korang buat loan, sebenarnya lagi personal loan lagi rendah lah. Cuma ini pinjaman bercagar dan korang ada masa 6 bulan untuk tebus macam tu. Okay, and then once dah settle apa semua, diorang akan bagi surat pajak korang. Kat situ ada, korang kena tengok berapa nilai mahrun, berapa korang pinjam, and then berapa upah sebulan. Okay, macam sekarang ni Aranu biasanya akan mention terus upah simpan untuk 18 bulan. Macam surat bedul ni, nanti bedul surat sekarang ni biasanya diorang akan mention terus 18 bulan punya upah. And then itu nanti korang kena kira sendirilah bagi 18 apa semua macam mana. Okay, sebab apa? Aranu ni dia boleh bagi pinjaman 6 bulan plus 6 bulan. Ada setengah Aranu 6 bulan. Tu korang kena bayar upah untuk renew surat, and then dia akan extendkan lagi 6 bulan. And then kalau korang nak extendkan lagi, korang kena tebus dulu and then pajak balik. Yang kat sini mungkin ada kebarangkalian korang akan dapat duit atas kenaikan harga emas. Ada yang kena tambah duit sebab harga emas turun. So depends pada harga emas masa tu jugalah. Okey, sampai Bedul rasa sampai sini saja dulu perkongsian Bedul kali ini berkaitan pajak gadai emas. Kalau Bedul ada tersilap fakta ataupun terkurang isi, ataupun korang nak tambah apa-apa, korang boleh komen dekat ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe Bedul, like dan share video ni kat ramai-ramai supaya lebih ramai orang lagi dapat tahu pasal Aranu dan pajak gadai. Okey, sampai kat sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.